Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua panel, hadirin dan penonton sekalian. Kita buka majlis forum pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Nur Aisyah binti Ahmad Kamil selaku pengacara forum pada hari ini bersama-sama dengan tiga panel kita, iaitu panel pertama kita Saudari Umi Amirah Fariha binti Muhammad Lutfi, panel kedua kita Nur Husna Fatihah binti Muhammad Razi, serta panel ketiga kita Saudari Nur Suhailaini binti Abdul Aziz. Pada hari yang mulia ini, panel-panel kita akan mengupaskan serba sedikit tentang tema kita, iaitu ciri komunikasi berkesan dan berhemah serta isu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Kita beralih kepada tema kita pada hari ini. Soalan saya kepada panel pertama, Saudari Umi. Apakah pendapat saudari tentang tema kita, iaitu apakah ciri-ciri komunikasi berkesan dan berhemah seperti yang difahami oleh saudari? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya sebagai panel 1, Umi Amirah Fariha. Baiklah, bagi menjawab soalan yang diajukan oleh pengerusi sebentar tadi, izinkan saya menyatakan sedikit definisi berkaitan komunikasi oleh seorang tokoh yang dikenali sebagai Jones. Beliau menyatakan bahawa komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pertukaran maklumat yang berlaku di antara penyampai serta penerima maklumat dalam kalangan pelbagai pihak mengikut situasi dan cara yang sesuai. Contohnya melalui pertuturan atau penulisan. Ada juga yang mengatakan komunikasi ini bukan sahaja proses pertukaran maklumat, tetapi juga pertukaran dari sudut idea, perasaan serta fikiran. Seterusnya berkaitan soalan saudari pengerusi tadi, sukalah untuk saya berkongsi pendapat saya terhadap kefahaman tentang komunikasi berkesan ini. Komunikasi merupakan elemen penting yang harus dikuasai dalam setiap diri individu, tidak kira melalui apa-apa kaedah sekalipun. Hal ini kerana dengan berkomunikasi, kita dapat mewujudkan perfahaman serta persamaan dengan orang sekeliling. Contohnya seperti yang kita tahu, komunikasi ini berasal dari perkataan Inggeris iaitu communication yang diambil dari bahasa Latin iaitu communicare yang bermaksud to make common, iaitu mewujudkan persamaan. Ciri-ciri komunikasi yang berkesan ini juga mestilah diamalkan kerana dengan berkomunikasi secara berkesan, sesuatu maklumat itu bukan sahaja berjaya diterima, malah dapat difahami oleh si penerima dengan jelas dan tepat, seterusnya dapat dikongsikan juga kepada pihak-pihak yang lain. Jadi setakat itu sahaja jawapan yang dapat saya kongsikan dan berharap jawapan yang saya sebentar tadi menjawab soalan yang diajukan oleh pengerusi dengan tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih saudari Umi atas jawapan dan pendapat yang amat bernas daripada saudari sebentar tadi. Soalan saya dijawab dengan bernas sekali. Seterusnya saya ingin bertanya satu soalan yang amat penting kepada panel kedua kita, iaitu saudari Husna Fatihah. Soalan saya, apakah isu-isu yang terdapat dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah yang lebih dikenali sebagai PDPR yang kini dilaksanakan oleh kerajaan memandangkan wabak corona semakin hari semakin merebak ke seluruh negara? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panel 2, Nur Husna Fatihah binti Muhammad Razi. Okey, bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh Cik Pengerusi Majlis kita berkenaan isu-isu semasa berkaitan PDPR, pada pendapat saya, isu yang paling ketara yang dapat kita lihat pada hari ini ialah masalah kekurangan peralatan pembelajaran dan peranti elektrik, terutamanya telefon pintar dan komputer riba. Pembelajaran dalam norma baru ini telah mewujudkan jurang digital yang sangat ketara di Malaysia. Apabila ramai ibu bapa yang tidak mampu menyediakan gadget tersebut, terutamanya ibu bapa yang berpendapatan rendah dan mempunyai jumlah anak yang ramai dan masih bersekolah.
Okey, ada juga ibu bapa yang terpaksa berbelanja dengan agak besar untuk membeli pelbagai peralatan untuk pembelajaran anak-anak mereka, memandangkan harga gadget iaitu tablet, komputer riba dan telefon pintar itu sendiri sangat mahal dan melebihi perbelanjaan isi rumah bulanan mereka. Okey. Hal ini telah menyebabkan ibu bapa terpaksa memilih sama ada untuk membeli keperluan rumah ataupun keperluan belajar anak-anak mereka. Okey, bagi isu yang seterusnya ialah isu capaian internet yang kurang memuaskan, lebih-lebih lagi mereka yang tinggal di kawasan pedalaman atau luar bandar. Ada yang terpaksa pergi ke restoran ataupun kafe internet yang mempunyai capaian internet yang lebih baik untuk mengikuti PDPR. Malah ada juga pelajar yang mempunyai capaian internet yang sangat baik di rumah tetapi mempunyai kekangan kerana dalam satu rumah mereka mempunyai adik-beradik yang ramai dan menggunakan data yang sama. Jadi kelajuan internet itu sangat terbatas. Okey, jadi kemungkinan besar kelajuan untuk mendapatkan PDPR secara digital tidak dapat dicapai dengan baik. Di sini diharapkan agar pihak kerajaan dapat mengambil langkah proaktif dan berkesan bagi memastikan PDPR ini dapat dijalankan dengan jayanya. Selain pada pelajar, guru-guru dan pensyarah juga mengalami tekanan emosi disebabkan oleh mereka tidak mempunyai persediaan mental dan fizikal dalam menghadapi norma baru ini. Sebahagian besar daripada kumpulan ini, maksud saya kumpulan pensyarah dan guru yang telah berusia dan tidak mempunyai kemahiran dalam teknologi maklumat kerana telah begitu lama menggunakan kaedah pengajaran secara konvensional ataupun bersemuka. So, tuntutan semasa yang memerlukan mereka menggunakan platform dan aplikasi sosial media menjadi penyumbang kepada kemerosotan minat mereka untuk mengendalikan PDPR dalam norma baru ini. Oleh itu, pelajar, ibu bapa dan guru-guru sendiri hendaklah berganding bahu serta bekerjasama dalam mengenali setiap masalah yang wujud ketika menjalani PDPR. Saya rasa itu sahaja jawapan daripada saya. Saya harap jawapan ini menjawab setiap persoalan yang diajukan sebentar tadi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Husna atas perkongsian hebat sebentar tadi. Sekarang giliran soalan terakhir dan yang agak penting buat panel ketiga kita, Saudari Nur Suhaila ini. Soalan saya, apakah kebaikan dan keburukan PDPR dalam pendapat saudari buat pelajar-pelajar yang sedang melaluinya pada ketika ini? Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panel ketiga Nur Suhaila Aini binti Abdul Aziz. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang kebaikan dan keburukan belajar secara PDPR buat para pelajar. Antara kebaikan pembelajaran secara PDPR ini ialah dapat menjimatkan wang. Pembelajaran secara PDPR membolehkan pelajar untuk menjimatkan wang kerana ketika pembelajaran secara fizikal atau bersemuka, face to face, kebanyakan pelajar harus mengeluarkan wang belanja untuk membayar tambang bas atau mengisi minyak kereta untuk pergi ke sekolah atau universiti. Wang belanja untuk makan juga harus diambil kira dalam aspek ini. Jika pembelajaran secara PDPR dijalankan, pelajar hanya perlu duduk di rumah dan membuka laptop dan ia dapat para pelajar itu dapat menjalani pembelajaran secara dalam atas talian ataupun secara alam maya. Okey, kebaikan belajar secara PDPR yang kedua ialah seseorang pelajar itu dapat mengatur jadual harian dengan lebih baik. Okey, ini disebabkan oleh para pensyarah ataupun guru, pengajar selalunya akan memberikan masa atau waktu untuk setiap kelas yang akan dilakukan oleh mereka. Dengan adanya jadual kelas dari pengajar, pelajar dapat mengatur jadual mereka dengan lebih mudah. Memandangkan pelajar juga ada hal yang yang harus dilakukan di rumah, mereka boleh menyusun masa mereka dengan lebih baik antara belajar dan menyiapkan kerja rumah.
Baiklah, sekarang kita akan beralih pula kepada keburukan belajar secara PDPR. Antara keburukan belajar secara PDPR ini ialah seseorang pelajar itu akan mudah hilang fokus ketika belajar. Memandangkan pembelajaran secara PDPR ini bebas tanpa guru di hadapan seperti di dalam kelas ataupun di dalam bilik kuliah, ini akan menyebabkan seseorang pelajar itu sangat mudah untuk hilang fokus ketika belajar. Mungkin dalam masa 15 atau 30 minit pembelajaran, pelajar masih boleh fokus. Namun jika berterusan, setengah pelajar ini akan mula berasa bosan dan mereka tidak dapat mengikut rentak pembelajaran yang baik. Oleh itu, pengajar perlu mengambil kira hal ini ketika melakukan kelas PDPR ataupun secara online ini bagi mengelakkan pelajar rasa bosan dan hilang fokus ketika belajar. Okey. Keburukan yang kedua untuk pembelajaran secara PDPR ini ialah kekangan data internet. Tidak dapat dinafikan bahawa belajar secara online ini atau belajar secara PDPR ini akan memakan data internet yang sangat banyak. Seseorang pelajar itu perlu berbelanja banyak untuk membeli data-data internet yang kuat supaya pembelajaran itu dapat dijalankan tanpa gangguan talian. Banyak pelajar tidak dapat mengikuti kelas online ataupun belajar secara PDPR ini kerana ketiadaan data internet yang kuat ataupun capaian internet yang tidak sampai ke rumah mereka. Oleh itu, pelajar ini haruslah memilih pakej internet yang sesuai untuk melancarkan sesuatu proses pembelajaran tersebut. Okey, keburukan yang terakhir untuk belajar secara PDPR ini ialah seseorang pelajar itu akan sukar untuk memahami sesuatu topik yang diajar oleh para guru ataupun para pensyarah. Okey, sesetengah pelajar lebih suka belajar di sekolah ataupun universiti kerana mereka akan dapat memahami subjek dengan lebih baik. Belajar secara online ataupun secara PDPR ini akan melambatkan pemahaman, lebih-lebih lagi jika pengajar tidak memberikan contoh dan penerangan yang baik. Hal ini akan menyulitkan para pelajar untuk lebih faham dengan apa yang diajar. Oleh itu, pengajar perlu lebih bersedia dengan bahan-bahan pembelajaran yang lengkap agar dapat membantu seseorang pelajar itu akan mudah lebih faham. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya untuk kebaikan dan keburukan belajar secara PDPR. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Suhaila ini atas penerangan yang amat jelas sebentar tadi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel yang terlibat pada hari ini. Maka dengan ini kita telah tiba di penghujung forum pada hari ini. Nampaknya masa amat mencemburui kita hingga ke saat ini. Saya amat bersetuju dengan pendapat panel pertama kita tadi, iaitu ciri-ciri komunikasi yang berkesan yang dinyatakan oleh saudari Umi. Itu juga mestilah diamalkan kerana dengan berkomunikasi secara berkesan, sesuatu maklumat dapat diterima dan difahami dengan lebih mudah dan lebih jelas. Jawapan saudari Husna tadi amatlah bernas memandangkan isu PDPR ini sedang berlaku di negara kita pada hari ini kerana PDPR masih dijalankan hingga ke saat ini oleh sekolah-sekolah yang masih tidak dibenarkan untuk beroperasi. Dan jawapan daripada panel ketiga kita juga dapat dikait rapat dengan keadaan pelajaran berdasarkan PDPR dalam negara kita. Tidak dinafikan bahawa PDPR mempunyai kebaikan dan keburukannya tersendiri. Itu sahaja daripada kami, saya dan panel-panel kita yang amat cerdik pada hari ini. Hingga kita bertemu lagi dalam forum seterusnya. Assalamualaikum dan